Kenyataan media yang hendak saya nyatakan di sini adalah berikutan daripada kenyataan media yang telah dibuat oleh Kementerian Perpaduan pada 12 hari bulan 1 yang lepas berkaitan dengan SOP bagi perayaan Thaipusam yang akan berlangsung pada esok. Perayaan ini bermula pada 16 hari bulan 1 iaitu Ahad 0001 hours hingga pada 19 hari bulan 1 iaitu hari Rabu pada 2400 hours. Manakala upacara membawa Palkedam bermula daripada 14 hari bulan 1 2022 iaitu hari Jumaat semalam hingga 19 hari bulan 1 2400 hours. Perarakan chariot yang akan berarak daripada kuil Sri Maha Mariamman di Tun HS Lee, Kuala Lumpur menuju ke kuil Batu Cave tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Okay. Yang pertama, diiringi oleh pengurusan ahli kuil sahaja dan wajib mendaftar dengan pihak pengurusan kuil dan mendapat tag kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, perarakan tidak melebihi 100 orang. Pengiring yang terdiri daripada pihak pengurusan kuil sahaja. Tidak melebihi 10 lokasi perhentian yang telah mendapat kelulusan daripada PDRM, iaitu di daerah Dawangi dan juga Sentul. Pihak IPD Gombak tidak terlibat. Seterusnya, aktiviti keagamaan sempena perayaan Thaipusam adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Hanya penerima vaksin lengkap sahaja dan berumur 18 tahun ke atas sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan Batu Cave. Yang kedua, penjarakan fizikal 1 meter. Ketiga, pemakaian pelitup muka dan mengimbas QR code. Itu basic di dalam SOP. Okey, upacara sembahyang di kuil dibenarkan dengan pematuhan SOP yang telah saya nyatakan tadi sempena perayaan Thaipusam adalah seperti berikut. Tidak melebihi 6,000 orang setiap hari. 12 sesi sembahyang setiap hari pada 16, 17, 19 hari bulan, 16, 17 dan 19 hari bulan, bermula dari jam 5 pagi hingga 5 petang. Dan pada 18 hari bulan pula, sebanyak 18 sesi sembahyang yang dibenarkan bermula dari 5 pagi hingga 11 malam. Okey, pada 18 hari bulan. Sementara setiap sesi sembahyang adalah selama 30 minit dan diikuti dengan 30 minit seterusnya untuk kerja-kerja sanitasi di tempat sembahyang. Okey. Tidak melebihi 500 orang bagi setiap satu sesi sembahyang tersebut. Okey, akan saya perjelaskan dengan dia ada pas-pas tertentu yang untuk masuk ke dalam kawasan Batu Cave dan lokasi tempat sembahyang di atas. Pada tahun ini, upacara membawa kavadi tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Sementara membawa palkadam ataupun belanga susu dibenarkan dengan pematuhan SOP seperti berikut. Dibenarkan bermula daripada 14, seperti mana saya nyatakan tadi, tidak melebihi 100 orang pada satu masa. Daripada bawah naik ke atas, hanya 100 orang kita akan kontrol. Kemudian dia akan turun, barulah diikuti. Jadi flow tu tak akan berhenti. Dia flow tu naik, turun. Ada pas tertentu yang akan kita tunjukkan sebentar lagi, yang disediakan oleh pihak pengurusan kuil. Okay. Setiap sesi selama 30 minit dan diikuti dengan 30 minutes after that untuk kerja-kerja sanitasi. Habis setiap 30 minit kerja-kerja sanitasi akan dibuat. Pihak pengurusan kuil hendaklah menyediakan laluan khas kepada pembawa palkadam. Ini telah kita bincangkan dengan pihak pengurusan kuil. Dan pembawa palkadam diwajibkan membuat pendaftaran dengan pihak pengurusan kuil terlebih dahulu dan diwajibkan juga membawa tag yang telah disediakan. Pematuhan SOP tetap. Okey, aktiviti mencukur rambut dibenarkan dan dengan juga pematuhan SOP oleh KPDN HEP untuk gunting rambut.
Okey. Upacara mandi ritual dibenarkan di tempat yang telah disediakan oleh pihak pengurusan kuil dengan pematuhan SOP. So tempat mandi ni hanya ada satu saja tempat yang dibenarkan. Sebelum-sebelum ni iaitu 2020 kita ada 2 tempat, tapi for this year hanya satu tempat saja. Gerai jualan kekal pihak pengerusi dibenarkan dengan pematuhan SOP. Hanya gerai-gerai yang kekal. Gerai-gerai yang stall-stall yang biasa ni tidak akan ada. Gerai-gerai sementara dalam apa juga tidak dibenarkan. Sumbangan makanan dan minuman percuma juga tidak dibenarkan. Kekuatan PDRM untuk menjaga keselamatan keseluruhan ketika upacara Thaipusam ini kita telah tetapkan dan kita yakin bahawa kita boleh kontrol, insya-Allah. Di samping itu kami juga mendapat kerjasama daripada pihak KKM, Majlis Pemandaran Selayang, Jabatan Bomba, Angkatan Pertahanan Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah, Sukarelawan Malaysia atau Porela, Jabatan Kebajikan Masyarakat AADK, Keretapi Tanah Melayu KTM, KTMB dan juga JKR daerah Gombak. Okey. Seterusnya saya nak menyatakan tentang penutupan jalan ketika upacara Thaipusam berjalan. Yang pertama, traffic light Kampung Melayu Batu Cave. Penutupan bermula daripada 16 hari bulan 1 akan mula ditutup pada jam 7 pagi hingga 21 hari bulan 1 jam 24 hours tengah malam. Susur dari arah MRR2 ke Kuil Batu Cave sama juga waktu dia. Jalan Batu Cave lama ke pintu utama kuil sama juga bermula 16 hari bulan 7 petang. Tadi 7 petang yang mula-mula tadi. Seterusnya sempang 3 traffic light Sri Batu Cave. Kawalan trafik di lampu tu akan kita buka dan tutup ikut situasi. Sempang 3 Jalan SBC, Jalan Batu Cave lama, penutupan bermula 16 hari bulan 1 jam 7 petang hingga 21 hari bulan 1 24 hours 2400 hours. Susur MRR2 dari Sri Gombak ke Susur Perusahaan sama, buka hanya untuk VVIP saja. Dan jalan perusahaan ke Kuil Batu Cave, penutupan penuh bermula pada 16 hari bulan 1 jam 7 pagi, jam 7 petang hingga 21 hari bulan 1 jam 24.00 hours. Ini merupakan pas yang untuk masuk ke dalam kawasan Batu Cave. Jelas Ini yang untuk masuk ke dalam kawasan, bukan tempat je lah, tempat Batu Cave yang tempat perayaan Thaipusam. So setiap personel yang hendak masuk di pintu masuk nanti akan dibekalkan dengan ni. Kemudian baru dibenarkan masuk dengan pematuhan SOP. Okey, dengan QR code-nya, dengan pelitup muka dan sebagainya. Okey, jelas? Baik. Ini yang disediakan oleh pihak kuil bukan pihak PDRM Okey, yang ini daripada anak tangga di bawah tu nak naik ke atas. Untuk upacara sembahyang di atas. Okey, ini 500 dalam satu masa untuk sembahyang di tempel di atas. Okey. Dan yang ini pula untuk pembawa palkedem. Ini ketiga-tiga pas ini disediakan oleh pihak kuil. Ini contoh yang kami dapat. Tapi bukan besar ni lah. Okey, as long we recognize that dia ada ni, kita akan okey. Habis. Tuan, berapa anggota polis yang akan berada dekat kuil semasa satu sesi? Satu sesi. Kalau tak sesi lah, berapa jumlah? Tak, kita tengok pada keperluan semasa. Dan kita yakin dengan kekuatan yang ada, kita akan tentukan semua
aspek-aspek keselamatan akan terjamin. Okey? Macam dalam Berapa orang? Dalam satu shift ke atau keseluruhan? Keseluruhan lah. Keseluruhan 1,300 orang. Ini termasuk ATM, RERA semua atau polis Polis saja. Yang lain-lain agensi itu kita dia akan buka dia punya subtek ataupun pejabat dekat sana. Kita dah adakan mesyuarat sebelum ni dan kita telah bersetuju untuk bekerja sama-sama. Okey? Ya. Disebabkan kawali dilarang sama sekali. So, bagaimana dengan kaedah pemantauan nanti? Ada sesiapa yang mungkin elak tak ambil kesempatan awak kawali pula boleh kira apa kan? Dia maknanya kita kalau dia bawa juga, maknanya dia melakukan satu kesalahan lah, di mana kita boleh compound. Tertakluk tuan-tuan, tertakluk Akta 342 ni adalah di bawah KKM. Kita akan membantu untuk menguatkuasakan. Dan pihak KKM akan ada bersama-sama di lokasi.